الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Uluiyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu taala anhu. Kita sambung semula bacaan hadis yang ke-9. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Ini kisah berkenaan dengan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ma'aqadahil laban, dengan satu mangkuk susu. Wa nuqila an Mujahidin annahu qala, dinukilkan daripada Sayyidina Mujahid bahawa beliau berkata, kana Abu Hurairah yaqul, bahawa Sayyidina Abu Hurairah berkata, wallahi inni kuntu la'amidu bikabidi 'ala al-ardi min al-ju'. Demi Allah, sesungguhnya aku meletakkan, menyandarkan hatiku ini ke tanah, maksudnya ni lambungku ini ke tanah kerana terlalu lapar. Wa inni kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al-ju', dan sesungguhnya aku mengikat batu di perutku kerana terlalu lapar. Wa qad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu, dan satu hari aku duduk di jalan yang para sahabat keluar daripada jalan tersebut. Biasanya mereka akan melalui jalan itu. Famarra Abu Bakrin fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Tiba-tiba lalu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan aku bertanya kepadanya tentang satu ayat daripada kitabullah. Jadi soalan ditanya tadi, tanya apa makna ayat ini, apa maksudnya, asbab nuzulnya, gitulah. Ma sa'altuhu illa liyastatbi'ani falam yaf'al. Tidaklah aku bertanya kepada Sayyiduna Abu Bakr tadi, melainkan tujuannya adalah untuk beliau melihat keadaanku. Liyastatbi'ani, maksudnya untuk dipanggil talabu at-taba', maksudnya tengok keadaan aku macam mana. Falam yaf'al, tapi Sayyidina Abu Bakar tidak melaksanakan sedemikian. Lepas Sayyidina Abu Bakar jawab, Sayyidina Abu Bakar berlalu. Summa Umaru, kemudian lalu pula Sayyidina Umar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi, lalu aku bertanya tentang ayat daripada kitabullah. Ma sa'altuhu illa liyastatbi'ani falam yaf'al, pun sama juga, aku tanya bukan tujuan, melainkan hanya semata-mata untuk bagi Sayyidina Umar melihat keadaanku, tapi dia tidak melihat, tidak melakukan sedemikian. Koklah Sayyidina Umar kata, Sayyidina Abu Bakar nak kata, tengok teruk ni, jom pi rumah kami pi makan. Tak, Sayyidina Abu Bakar tak buat macam tu. Sayyidina Umar pun tak buat macam tu. Tamam? Famarra Abul Qasim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu Sayyidina Abul Qasim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Maka Nabi mengetahui apa yang terkena kepadaku dengan hanya melihat wajah aku. Dia kata fa'arafa ma fi wajhi, Nabi tahu dengan melihat wajahku dan apa yang terkandung dalam jiwa peribadiku. Maksudnya kerana terlalu lapar tadi,
Maka Nabi kenal Sayyidina Abu Hurairah. Baik, daripada sini kita kena ambil perhatian bahawa Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bukan tidak mengambil berat tentang Sayyidina Abu Hurairah. Tidak. Sebaliknya, seakan mereka mengetahui bahawa Sayyidina Abu Hurairah akan mendapatkan yang lebih istimewa daripada itu lagi, iaitu daripada Nabi SAW. Maka kerana itu mereka tidak memotong dan tidak mengambil sesuatu yang lebih utama untuk didapatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dan hadza min taqdirillahi subhanahu wa ta'ala, takdir Allah Ta'ala. Jadi jangan kata Sayyidina Abu Bakar buat tak tahu, Sayyidina Umar buat tak tahu. Tak. Jadi cerita tentang sahabat ni kena hati-hati dan kena beradab dengan mereka. Dan mereka adalah min kibaril awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak melakukan tadi melainkan kerana ada hikmahnya yang tertentu. Jadi bila Nabi melihat, maka Nabi mengenal pada wajahnya aku, kata Sayyidina Abu Hurairah, dan pada diriku apa yang aku perlukan. Faqala Abahir. Tu Nabi kata Abahir. Takdirnya ya Abahir. Dibuang ataupun dihazafkan harfun nida, adatun nida. Faqultu, maka aku menjawab labbaika ya Rasulullah. Labbaika maksudnya saya menerima sambutanmu ya Rasulullah. Qala ilhaqni, ikut aku, kata Nabi. Fatabi'tuhu, maka beliau mengikuti Nabi SAW. Fadaqala wasta'zantu fa'adhina li, maka Nabi masuk, lalu aku minta izin untuk masuk. Ni tengok adab para sahabat Nabi kata nak masuk rumah. Nabi suruh ikut masuk dalam rumah Nabi SAW. Kemudian bila nak masuk pula, macam mana buat? Minta izin. Boleh saya masuk? Boleh. Yang tengok ada orang tua-tua kita, kalau masuk dalam rumah orang, kita masuk rumah, kemudian dia duduk belakang kita. Tuan rumah masuk dulu, buka pintu. Elok dia masuk pun dia akan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam juga. Untuk apa? Istizan. Minta izin dulu. Ataupun dia akan minta izin. Boleh masuk ke? Baru boleh masuk. Bukan terus ikut belakang tuan rumah, masuk terus walaupun disuruh ikut pada ketika tu. Ini dalil adab yang luar biasa. Ustazantu fa'adhina li, maka aku pun minta izin dan diizinkan kepadaku untuk masuk oleh Nabi. Fawajada labanan fi qadahin, kemudian aku mendapati didapati ada susu dalam qadah, dalam mangkuk. Faqala, maka kata Nabi SAW, ditanya, fawajada labanan, siapa yang wajada laban? Nabi SAW mendapati dalam rumah Nabi ada satu mangkuk susu. Faqala, min aina lakum hadzal laban? Min aina lakum hadza al-labanu? Daripada mana datangnya laban ini? Faqalu ahdahu lana fulanun atau alu fulan, telah menghadiahkan susu ini kepada kita daripada seorang fulan ataupun daripada keluarga fulan. Jadi Nabi tanya dulu, susu ni ambil mana ni? Qala Abahir. Tu Nabi panggil sekali lagi, ya Abahir maksudnya. Qultu labbaika ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Abahir. Sayyidina Abu Hurairah kata, saya menyahut seruanmu ya Rasulullah. Kata Sayyidina Nabi, intaliq ila ahli suffati fad'uhum, panggil ahli suffah. Panggil mereka semua datang sini. Qala fa ahzanani dhalik. Sayyidina Abu Hurairah kata, aku je sedih terus. Aku ingat aku boleh minum dulu, dah lah lapar. Tengok Nabi suruh panggil orang lain. Allah, kok lah dapat dulu, dia kata. Wa kuntu arju an usiba minal labani syarbatan aqwa biha baqiyata yaumi uqawwi biha baqiyata yaumi wa lailati. Aku berharap agar aku mendapatkan sedikit daripada susu tadi, walau satu teguk. Uqawwi biha baqiyata yaumi, untuk menguatkan hariku yang baki tadi dengan malamku pada hari tersebut. Tapi Nabi suruh panggil pula. Faqultu ana ar-rasul fa idza jaa al-qaum kuntu ana alladhi u'tihim. Dan kemudian kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana ar-rasul, saya adalah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ana ar-rasul ay rasulur rasul, saya adalah utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jaa al-qaum, bila mana datangnya kaum, iaitu ahli suffah datang. Bukan sikit, ramai. Ahli suffah mungkin waktu ni dah 300 orang. 300 orang datang.
Kalau tak ramai pun 70 orang. Ramai juga lah. Ramai pada kita kan. Dan dalam majlis susu satu mangkuk je. Datanglah kaum ini, kuntu ana alladhi u'tihim. Akulah yang jadi ketua, maka aku kena bagi dululah. Falam yabqa li min hadzal labani syai'un wa lam yakun min ta'atillah wa ta'ati rasuli buddun. Jadi kata dia, kalau apa kata aku panggil depa, mestilah aku yang kena bagi dekat depa. Kalau aku bagi dekat depa, maka takkan kekal lah susu tadi sikit pun, habislah lah susu semangkuk bagi kat semua. Dia orang dah ramai, maka habislah susu tadi. Tapi tidak ada jalan melainkan mentaati Allah dan Rasul. Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulihi buddun. Maksudnya mau tak mau mesti taat dengan Allah dan Rasul. Ni dulu. Taat dulu, walaupun dalam hati dia bukan sedih sebab Nabi suruh tu. Sedih sebab tak boleh minum susu tu ya. Kalau dia nak sikit susu tu. Fantalaqtu fada'autuhum. Maka aku pun bergerak. Jadi faqultu ni apa dia? Qultu fi nafsi, maksudnya. Kan setengah sedih tu sebutlah hati dia lah. Kalau aku panggil, dah tentulah aku jadi ketua dan aku kena bahagikan dulu. Dan kalau dah bahagi, dah habislah susu tadi, aku tak boleh makan. Tapi mentaati Allah dan Rasul itu lebih utama. Fantalaqtu fada'autuhum. Maka aku pun berjalan pergi dan aku memanggil ashabus suffah. Fa'aqbalu fasta'zanu fa'adhina lahum. Maka mereka pun semua datang dan kesemua mereka minta izin. Tengok ni adab ahli suffah. Ni orang sufi. Ini asalnya kata sebahagian ulama kalimah sufi daripada ashabus suffah. Khilaf panjang ulama lah. Ada ulama kata daripada safi, daripada ashabus suffah, ada kata macam tu. Macam-macam pandangan. Ada 1000 ta'rifan ataupun pandangan tentang asal kalimah tasawuf. Baik. Maka mereka datang dan minta izin, lalu diizinkan oleh Nabi kepada mereka untuk masuk. Fa'aqadhu majalisahum minal bait. Lalu mereka pun ambil tempat masing-masing dalam rumah. Summa qal, kemudian Nabi sebut, ya Abahir khudh fa'atihim. Wahai Abahir, Abu Hurairah, Nabi panggil dia Abahir. Ambil dan bagi susu ni kepada mereka. Fa'akhadhtul qadaha faja'altu u'tihim. Jadi aku pun ambil bekas mangkuk tadi, yang kecil tadi, lalu aku bagi mereka minum. Fayaqudhur rajulu al-qadaha fayashrabu hatta yarwa. Hatta yarwa. Lalu seorang lelaki di kalangan ashabus suffah ni ambil qadah tadi, bekas mangkuk tadi, diminumnya sampai hilang dahaga. Minum sungguh, bukannya sikit-sikit jangan banyak sangat. Tak. Bagi saja. Nabi suruh bagi je. Tak ada syarat apa-apa. Minum, bagi balik. Summa yaruddul qadaha. Bagi balik mangkuk tadi. Fa'utihi al-akharu. Al-akharu fayashrabu hatta yarwa. Orang yang kedua pun minum juga yang macam tu. Summa yaruddul qadaha hatta ataitu ala akhirihim. Sehinggalah datang kepada yang paling akhir daripada ashabus suffah. Fadafa'tuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku serah kepada Nabi kembali. Fa'aqadha al-qadaha fawada'ahu fi yadihi wa qad baqiya fihi fadlah. Ada sikit je lagi. Kekal. Tak banyak lah. Ada sikit dalam mangkuk tu, ada sikit sangat bawah tu. Summa rafa'a ra'sahu fa nadhara ilayya wa tabassama. Jadi last sekali Nabi. Bagi last sekali Nabi yang dapat benda tu. Tak faham? Ni tengok ni. Salimi, macam mana ni? Sahabus suffah, kalau orang tu disuruh untuk bagi makanan, dia bagi kat siapa dulu? Bagi kat kawan-kawan dulu. Dia nanti dulu. Dia tak makan lagi. Contoh. Ni tak suruh bagi kat orang, bukan Syarimi lah. Saja ingat dia tidak ni. Kalau suruh bagi kat orang, dia ambil simpan kat dia dulu sikit. Ambil dulu simpan. Simpan, takut lagi habis. Lepas tu baru bagi, tengok, Allah habis dah no? Alhamdulillah, saya dapat dah. Tak, saya nak tak buat macam tu. Bagi habis, tinggal sikit. Maka, bagi kepada Nabi. Nabi pegang. Mangkuk tu ada sikit je, susu. Rafa'a ra'sahu. Mana Nabi tengok susu sikit je. Mana Nabi tengok Sayyidina Abi Hurairah. Dan Nabi tersenyum. Apalagi kebahagiaan melainkan daripada senyuman Nabi SAW. Faqala Abahir. Nabi kata sekali, wahai Abahir, Abu Hurairah. Faqultu labbaika ya Rasulullah. Tengok ni adab. Adab. Dia perkataan labbaik bukan sama dengan labbaika, bukan sama dengan maksud na'am ya Rasulullah. Adab.
Bila orang panggil, kalau kita seorang guru panggil, contoh panggil anak murid dia, fulan ta'al, labbaik ya sayyidi. Labbaik maksudnya ni memang pi sungguh, tak ada iltifat pada kiri kanan. Labbaik. Kalau sebut labbaik tu, maksudnya ni adalah menyahut panggilan tadi dengan sepenuh hati. Faham? Ini adab para awliya terdahulu. Qala, maka kata Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah, faq'ud fashrab. Nah, duduk, minum, kata Nabi. Faqa'adtu fasharibtu. Aku pun duduk dan minum. Summa qala li ishrab. Ayat sikit saja. Minum, patutnya sekali teguk habis. Tapi bila aku duduk, Nabi kata minum. Dia pun minum. Kemudian Nabi kata apa lagi? Ishrab, minum lagi. Fasharibtu. Summa qala li ishrab. Fasharibtu. Fama zala yaqulu ishrab. Wa ashrabu. Hatta qultu walladhi ba'athaka bilhaq. Ma ajidu lahu maslakan. Aku minum. Bila minum sikit, Nabi kata ishrab. Minum lagi. Nabi kata lagi ishrab. 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 Sampailah aku sebut kepada Nabi, walladhi ba'athaka bilhaq. Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, ma'ajidu lahu maslakan. Tak ada jalan dah nak masuk susu ni. Habis dah, penuh dah perut. Susu banyak tu. Qala, maka kata Nabi, nawilnil qadaha. Bagi ke aku bekah tadi. Faradattu ilaihil qadah. Fashariba minal fadlah. Maka Nabi pun minum daripada baki tadi. Minum sekali, habis Nabi minum. Tapi Nabi buat dekat sahabat macam mana? Kat sana Abu Hurairah, ni mukjizat Nabi SAW. Ayat sikit macam tu Nabi kata isyrab. 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 Ayat tadi seakan tidak habis. Selagi makin keluar, makin keluar, makin keluar, sampai Sayyidina Abu Hurairah kata, tak ada jalan dah nak masuk dalam perut aku, melainkan semuanya penuh dengan susu. Ajaib. Ini cerita ajaib berkaitan dengan qadahil laban. Mangkuk laban, mangkuk susu yang dijamu oleh Nabi kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga menunjuk kepada keyakinan para sahabat Nabi SAW kepada junjungan besar, dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka keistimewaan dan kebahagiaan ketika mana berada bersama dengan Rasulullah. Al-masaibus salasah wa ruwiya anhu annahu qala. Masaib, musibah ni ada 3. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah bahawa beliau mengatakan, usibtu salasa masaiba fil Islam. Usibtu salasa masaiba fil Islami. Saya telah terkena dengan musibah, dengan 3 musibah besar dalam Islam. Apa dia? Mautun Nabi SAW. Yang pertama, musibah paling besar dalam hidup saya setelah Islam adalah dengan kewafatan Nabi SAW. Ini musibah paling besar dalam hidup beliau. Tamam? Betul, ada seorang alim, Imam Nasai, kalau tak silap, dia tulis kitab Musibatul Ummah bi Mauti Nabi SAW. Ini musibah umat ini dengan wafatnya Nabi SAW. Tulis kitab bab wafat Nabi, dan tulis kitab tu nama tajuknya Musibah kepada umat. Kemudian wa qatlu Uthman, yang kedua kematian Sayyidina Uthman. Ini musibah kedua. Yang ketiga apa dia? Wal mizwat. Mizwat. Qalu lahu wa mal mizwat. Apa dia mizwat ni? Yang ketiga dia kata. Ketiga ni musibah mizwat. Mizwat ni katanya satu bekas. Jenis bekas. Macam mana bentuk bekas dia? Saya tengok. Saya pun duk cari ni. Ada bentuk dia. Kalau bentuk dia mungkin buat daripada kulit kambing. Kalau mizwat zaman lah, kalau buka dalam Google, kita akan jumpa alat muzik yang dibuat daripada kulit kambing. Dia alat macam trompet main, tapi kulit kambing bentuk dia. Tapi mungkin waktu ni bekas tu juga kot, tapi diletakkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dengan makanan. Dalam tu diletakkan tamar. Mizwat. Jadi kata beliau, bila ditanya apa dia mizwat, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Faqala hal ma'aka syai'un? Faqultu tamrun fi mizwadin. Jadi kami bersama dengan Nabi dalam satu permusafiran. Maka Nabi bertanya kepada aku, adakah kamu bawa sesuatu makanan yang aku boleh tumpang makan? Kata Sayyidina Abu Hurairah, ada tamar ya Rasulullah. Tamrun fi mizwadin, ada sikitlah tamar. Qala ji bih. Nabi kata, bawa mai sini. Fa akhrajtu minhu tamran, maka dikeluarkan tamar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin 20 tamrah. Biji tamar ada lebih kurang 20 biji saja. 20 butir tamar yang ada dalam bekas aku tadi. Fasamma Allah wa da'a. Kemudian Nabi pun membaca bismillah
Tamam. Dan kemudian Nabi mendoakan tamar tersebut, wa ja'ala yada'u kulla tamratin wa yusammi hatta ata ila akhirihinna. Kemudian Nabi ambil biji tamar sebiji, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, Nabi doa, kemudian Nabi buah balik dalam Mekah. Nabi ambil lagi sebiji, bismillahirrahmanirrahim, Nabi baca doa dan Nabi letakkan dalam Mekah. Macam itulah sampai yang ke-20. Suma qala ud'ul jaish. Asyratan. Nabi kata panggil tentera. Ni waktu perang ni. Nabi kata panggil tentera. 10 orang. Tamar ada berapa biji? 20 biji. 20 butir tamar. Dan Nabi kata panggil tentera. Panggil 10. Mai 10 orang. Fada'autuhum hatta akala al-jayshu kulluhu wa baqiya fil mizwad. Nak dipanggil semua tentera tersebut dan semuanya datang. Allahu a'lam berapa ramai. Kalau 2 kali rombongan pun dah cukup, dah habis dah. Itu pun kita faham dah. Nabi kata panggil tentera. Kalau tentera ni batalion, mungkin satu pasukan. Kalau kita kata, kalau kurang-kurang daripada tentera Nabi, mungkin 300-400 orang. Kalau 100 orang, kalau 10,000 orang, macam mana? Panggil Nabi suruh panggil 10 semua pakat makan tamar tadi. Kalau panggil 10, 2 kumpulan saja pun dah cukup dah. Habis dah 20 biji tamar tu, sebab dah jelas nampak depan mata 20 biji. Maka dipanggil keseluruhan tentera makan dan masih kekal buah tamar tadi dalam bekah tersebut. Sayyidina Abu Hurairah buka balik tengok, 20 lagi. Tadi hak makan tu biji, pakai ambil dah. Faqala idza aradta an ta'khudha minhu shay'an fakhudh wa la takubbah. Fala takubbuhu, kata Nabi. Nabi kata kalau kamu nak ambil, wahai Abu Hurairah, dah habis dah semua pakat makan. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, kalau kamu nak ambil buah tamar ni dalam bekah tadi, ambillah, tapi jangan terbalikkan. Itu je syaratnya. Ambil saja, jangan terbalikkan. Saya hidup pergi ambil, pergi terbalik macam tu. Jangan. Suruh tangan ambil saja. Fa'akaltu minhu hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin. Fa'akaltu minhu hayata Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman. Tu dia. Sejak zaman bila Sayyidina Abu Hurairah makan 20 biji tamar tu? Zaman Nabi, sampai Nabi wafat, buah tamar tu masih ada. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, 2 tahun Sayyidina Abu Bakar memerintah, buah tu masih ada. Zaman Sayyidina Umar berapa tahun? 12 tahun memerintah. Lebih kurang 10 tahun. Masih lagi ada 20 biji tadi. Zaman Sayyidina Uthman, 12 tahun. Tadi 10 tahun, 12 tahun. Masih lagi ada buah tu. Lebih kurang berapa tahun? 12, 10, 24. 12, 22, 24. Dan akhir umur Nabi SAW. Sebab Sayyidina Abu Hurairah masuk umur Islam 7 tahun ke-7 Hijriah. Tamam. Jadi kalau kita bajet dalam 24, lebih kurang dekat 26 tahun. Lebih kurang 26, 27 tahun, buah tadi masih ada 20 biji tadi. Dan tidak berkurang sikit pun. Falamma qutila, bila mana terbunuhnya Sayyidina Uthman, intahaba baiti wa intahaba al-mizwad. Berlaku orang panggil apa? Rumah aku dimasuki oleh musuh, dan akhirnya berlaku bekas mizwad tadi terbalik. Ala ukhbirukum akaltu minhu akthar min 200 wasq. Kata dia, aku telah makan, katanya, daripada bekas tu saja lebih kurang 200 wasq. Wasq ni berapa kilo agak-agak. Mizwad bi kasri ma yuj'alu fihi zat. Mizwad ni ada dengan kasrahkan mim, yakni tempat yang diletakkan sesuatu. Wal wasaq situna sa'an, 60 gantang. Jadi satu wasaq sama dengan 60 gantang. Kali tengoklah, 60 gantang kali dengan 200. 60 gantang kali dengan 200 sama dengan 12,000 gantang. Satu gantang sama dengan berapa? 4 cupak satu gantang. Satu gantang berapa? Lebih kurang 3.5 kilo, 3.6 kilo agak. Kali dengan 3.6 kilo, 43,000 kilo lebih kurang. Kata dia, saya telah makan tamar 43,000 kilo dah lebih kurang. 26 tahun lebih kurang 26 tahun, dan tak berkurang sikit pun 20 biji tamar tadi. Tapi bila mana berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman, jadi rumah beliau telah berlaku dicerobohi, dan akhirnya terbalik bekas tadi. Setakat tu sajalah berlakunya buah tamar tadi terbit, dan
terbit. Faham Hafiz? Tangan di atas Hafiz. Gitu. Faham? Ni mukjizat apa? Mukjizat Sayyiduna Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam kitab mana ni? Disebut dalam Dalailun Nubuwah. Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu. Wa min fadailihi radhiyallahu taala anhu. Di antara fadilat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diceritakan annahu kana yastaghfirullah wa yatubu ilaihi kulla yawmin 12,000 marrah. Isna 12,000 marratin. Beliau beristighfar kepada Allah dan bertaubat sehari 12,000 kali. Ini Sayyidina Abu Hurairah punya wirid zikir. Ini menolak golongan Wahabi yang mengatakan bahawa berapa nak wirid banyak-banyak, zikir banyak-banyak ni. Ada Nabi ajakkan berpuluh-puluh ribu ni. Ni Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi, 12,000 kali istighfar. Wa qila kana lahu khaytun fihi 1,000 uqdah. Beliau ada benang yang diikat 2,000 ikatan. Tasbih. Lebih kurang. Tapi dibuat daripada benang. Diikat benang tadi 2,000 ikatan benang. Fala yanamu hatta yusabbiha bih. Dia tidak akan tidur melainkan setelah habis bertasbih dengan untaian benang tersebut. Itu tasbihnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tu tasbih 2,000. Memang ada tasbih bid'ah, dalalah finnar, habis semua. Wa hukiya, dihikayatkan annahu kana huwa wa imra'atuhu wa qadimuhu yata'aqqabuna al-laila athlasa. Beliau, isterinya dan qadam beliau bergilir-gilir, bahagikan malam dengan 3 bahagian. Yusalli hadha summa yuqidhu hadha fayusalli summa hadha yuqidhu hadha fayusalli. Jadi masing-masing bergilir. Sayyidina Abu Hurairah sembahyang dulu, kemudian beliau akan gerak pula. Yang kedua, isterinya pula nanti sembahyang pula sepertiga malam, kemudian gerak pula khadamnya. Kemudian begitulah berlaku. Sama. Ini bukan zakat beliau saja, isterinya, keluarganya, semuanya adalah ahlullah. Ini sahabat Nabi kan. Wa kana lahu jariyatun zinjiyah. Beliau ada seorang hamba perempuan kulit hitam, zinji kulit hitam maksudnya, orang negro. Farafa'a 'alaiha as-sawta yawman faqala, dan beliau telah mengangkat satu hari. Sayyidina Abu Hurairah mungkin nak marah dekat jariah dia ni, hamba kulit hitam dia ni, perempuan. Jadi dia angkat cemeti, rotan yang buat daripada tu macam seekor pari tu kan, dia panggil saut. Angkat nak tibai lah. Maka Sayyidina Abu Hurairah kata, laulal qisas la auja'tuki bih. Kalau tak kerana bimbang dengan qisas, dan kena qisas balik, aku akan tibai kamu dan aku akan lukakan kamu, katanya. Walakin sa'abi'uka liman yufini samanuki. Tapi aku akan jual kamu, sa'abi'uki liman yufini samanuki. Siapa yang boleh untuk bagi harga yang sesuai, aku akan jual. Izhabi fa anti hurratun liwajhillahi azza wa jalla. Faham? Jadi dia kata, tapi aku akan jual kamu ni kepada yang akan membalas kepada aku dengan harga yang sesuai dengannya. Apa dia? Jual kat siapa? Jual dekat Allah. Aku bebaskan kamu di jalan Allah. Hamba ni buat salah, tapi dijualnya di jalan Allah Ta'ala, dibebaskan hamba tersebut dan jadi merdeka. Dan itu semua hamba, hak tu yang paling dia inginkan sekali, iaitu dibebaskan oleh tuan dia. Sayyidina Abu Hurairah kerana marah, membebaskan hamba dia tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waja'ahu rajulun faqala lahu, ada seorang lelaki datang kepada Sayyidina Abu Hurairah lalu mengatakan kepada beliau, ud'u libni, tolong doakan kepada anakku. Faqad waqa'a fi nafsi al-khawfu alayhi min al-halak, karena aku bimbang anakku ni akan mati. Faqala lahu, maka kata Sayyidina Abu Hurairah, ala adulluka ala ma huwa anfa'u laka min du'ai wa anjahu wa asra'u ijabatan. Nak ada aku tunjuk pada kamu, kata Sayyidina Abu Hurairah, perkara yang lebih bermanfaat kepada kamu daripada doa saya, yang lebih berjaya dan lebih cepat pada ijabahnya, yakni dimustajabkan doa. Qala bala, bahkan katanya saya nak. Qala tasaddaq bi sadaqatin tanwi biha najata waladika wa salamata ma ma'ah. Kamu bersedekahlah dengan sedekah, kamu niatkan sedekah tersebut untuk menyelamatkan anakmu dan juga menyelamatkan apa yang bersama dengannya.
fa'a'ta sa'ilan dirhaman wa qala Allahumma hadha fida ibni Zaid, Allahumma hadha fida'u ibni Zaidun wa ma ma'ah. Maka orang ni pun dia terus bagi kepada seorang yang meminta. Ini orang minta sedekah, diberikan 1 dirham, lalu dia baca doa Allahumma hadha fida'u ibni Zaid. Ini adalah tebusan kepada anakku Zaid dan juga apa yang ada bersama dengannya. Falamma qadima sa'alahu abuhu an halih. Bila mana anak dia Zaid tadi balik, laki ni yang minta doa kat sana Abu Hurairah ni, maka ayahnya tanya, apa kena dengan kamu? Faqala ya abi qad ra'ayna ajaban yawma kadha wa kadha. Maka kami telah melihat suasana yang ajaib pada hari sekian-sekian. Wa dhalika anna ashrafna 'ala al-halaki wal ghariq. Kami pada waktu tu duduk tengah laut, hampir hancur dah, rosak dah dan binasa dan juga boleh tenggelam dah. Tiba-tiba fasami'na sautan minal hawa. Dan tiba-tiba kami mendengar suara daripada langit, daripada udara, disebut ala inna fida'a Zaid maqbulun wa Zaidun mughasun wa ja'ana rijalun alaihim thiyabun bid faqadimu as-safinata ila jaziratin kanat bil qurbi minna fasalimat as-safinatu wa kullu ma fi man fiha thumma sirna ba'da dhalik. Tamam. Dan kemudian kata dia, waktu ketika kami duduk tengah laut tu, tiba-tiba dengar suatu suara menyebut ala inna fida'a Zaidin maqbul. Sesungguhnya tebusan Zaid telah diterima dan Zaid ditolong. Dan suara tu datang. Tiba-tiba datang kepada kami lelaki-lelaki yang memakai pakaian putih, qadimus safinata ila jaziratin, dan mereka membawa kapal kepada kami ke satu pulau yang berhampiran dengan tempat tersebut. Fasalimatis safinah wa kullu man fiha, dan selamat kapal kami tadi dan semua yang ada bersama dalam kapal tersebut. Sumasirna ba'da zalik. Kemudian baru kami bergerak. Mungkin kerana duduk di tengah kapal tadi, duduk tengah laut, angin tak ada. Kapal zaman dulu kalau angin tak ada, kira kematian. Nak bergerak tak boleh. Kan boleh duduk dayung sampan kapal besar. Kemudian makanan dah habis, laut mungkin bergelora dan seumpamanya, ataupun laut tak bergerak langsung, boleh jadi juga. Tak tu kita kalau nak berjalan mana-mana, nak musafir mana-mana, sedekah. Sedekah dulu. InsyaAllah Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Ini seperti yang disebutkan oleh sana Abu Hurairah, dan ini antara karamahnya beliau. Tasaddaq, kata beliau, bisadaqatin tanwi biha najata waladika wa salamata man ma'ah. Maka selamat semuanya, sekali dengan kapal-kapal selamat. Wa qila inna Umar radhiyallahu ta'ala anhu ista'malahu ay ja'alahu 'amilan wa amira 'ala al-bahrain thumma 'azalah thumma rawadahu 'ala al-'amali fa aba wa taba 'an al-imarah wa lam yazal yaskun al-madinata wa biha tuwfiya sanata 7 aw 8 aw 59 fi akhir khilafati Muawiyah wa lahu min al-'umri 78 sanatan wa dufina bil Baqi' wa mashtuhira min anna qabrahu bi Aqsqalan aw bi qurbiha la asla lah. Dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah melantik beliau menjadi amil ataupun menjadi amir di mana, di Bahrain, di negara Bahrain. Kemudian beliau diturunkan, sumarawadahu 'alal amal. Kemudian Sayyidina Umar tawarkan lagi beliau dengan kerja untuk jadi ketua ataupun pemimpin di negara sekian-sekian. Sayyidina Abu Hurairah jadi pemimpin selepas tu. Itu yang Sayyidina Abu Hurairah pernah pakai kain mindil ni, macam tisu ni, tapi dibuat daripada kain ketan. Dan Sayyidina Abu Hurairah buang kahak dia buang kahak di atas kain ketan. Kain ketan ni kira kain mahal. Kalau kain ketan ni, kalau orang zaman dulu buat baju ni, kira habis lah. Kalau di Kamda tu tak ada lah kain tu. Kira kain ni kain yang berkualiti tinggi, mahal sungguh kain tu. Tapi Sayyidina Abu Hurairah buat apa? Buat mindil ya, beda nak lak hinguh ya. Dan kata dia, Abu Hurairah yatamakhatu fi kattan. Sebut dalam hadis dalam Syama'il. Itu kalau nak baca hadis kena baca dengan naram, baru boleh baca bagi elok. Kalau faham lah, kalau tak faham, Abu Hurairah yatamakhatu fi kattan, itu lah, tak ada apa. Orang tak faham. Tapi kalau kita baca dengan kekaguman, Sayyidina Abu Hurairah buang-buang, betul Sayyidina Abu Hurairah kata apa? Abu Hurairah yatamakhatu fi kattan. Itu macam filem tak? Macam filem. Saya baca macam tu depan Syekh Yusri, kata Allah.
Abu Hurairah tamaqqatu fi kattan. Maksudnya apa dia? Abu Hurairah ludah kahak atas kain kattan. Oh, hebat ni. Laqad ra'aituni, kata dia. Aku pernah dilihat jatuh di antara mimbar Nabi dengan rumah Sayyidatina Aisyah. Dan orang kata aku gila babi. Padahal aku terlalu lapar waktu tu, kata dia. Ni nak abang kata suasana dia waktu ketika jadi pemerintah tu, jadi pemimpin. Beliau dalam keadaan mewah yang luar biasa. Dan kesemua tu didapatkan daripada mana? Daripada taqwa mereka kepada Allah Ta'ala. Dan aku dulu macam mana keadaan, kata Sayyidina Abu Hurairah? Dulu aku, waktu ketika bersama dengan Nabi SAW, hadis tu dalam Syama'il, cerita bab kehidupan Nabi. Tiba-tiba cerita Sayyidina Abu Hurairah. Apa kaitan cerita tadi dengan Nabi? Kan kita dah baca sebelum ni. Apa yang para ashabus suffah makan, Nabi makan. Kalau Nabi lapar, mereka pun lapar. Sayyidina Abu Hurairah kata, aku pernah jatuh di antara mimbar Nabi dengan rumah Sayyidatina Aisyah. Ada seorang lelaki yang pijak tengkok aku. Dia ingat aku gila babi. Tahu gila babi sawan? Dia ingat sawan, kata tu tarik ke? Dia takut tergigit lidah. Zaman dulu jenis pijak tengkok. Dia kata dia pijak tengkok aku. Ma bi junun, kata dia. Aku bukan gila, dia kata. Ma bi illal ju'. Aku lapar sangat-sangat waktu. Tapi nak cakap pun tak boleh. Dah kena pijak tengkok, pijak lah. Macam mana tak larat. Lapar lah. Kalau dia pijak tengkok aku, dia pun ingat aku gila babi. Dia pun ingat aku ni jadi sawan. Tapi aku sangat lapar waktu tu. Cerita nak cerita apa? Nak cerita pasal Nabi sebenarnya. Kalau aku lapar macam tu, Nabi macam mana waktu tu? Macam mana keadaan Nabi waktu tu? Nabi akan lebih lapar berkali ganda daripada ashabus suffah yang sedang lapar waktu tu. Tu keadaan dia. Hadis tu kalau baca, maksudnya diceritakan juga tentang hal Nabi sebenarnya. Hal Nabi SAW. Dan kata beliau ketika mana beliau dilantik dan beliau turun jawatan. Setelah turun jawatan jadi Amir. Amir ni maksudnya jadi raja di Bahrain. Amir bukan orang biasa, raja di Bahrain. Sekarang Bahrain masih ada Amir. Maksudnya ada raja. Raja di Bahrain pada waktu tu. Kemudian beliau turun dan ditawarkan lagi oleh Sayyidina Umar untuk menjadi raja. Ketika tu di tempat lain pula, fa'aba wa taba 'anil imarah. Kata dia, saya bertaubat dah daripada pemerintahan. Saya tak mau dah pemerintahan. Walam yazal yaskun al-Madinah. Kemudian beliau balik ke Madinah, duduk di Madinah. Wabiha tufiya, dan beliau wafat di Madinah pada tahun 7 atau 8 atau 9. 57 atau 58 ataupun 59 Hijriyah, pada akhir khilafah Sayyidina Muawiyah. Dan pada ketika tu umur beliau 78 tahun dan dimakamkan beliau di Baqi'. Masyhur kata makam beliau di Asqalan ataupun berhampiran dengan Asqalan dekat dengan Palestin. La aslalahu. Kata Imam Jurdani, itu tidak ada asal dari. Tidak ada sanad. Yang tepatnya beliau wafat di Baqi'. Ditanam di Baqi' Al-Gharqad di Madinah Al-Munawwarah. Tamam. Tu cerita manaqibnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Insya-Allah malam ni kita akan sambung ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati Nabi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri al-hadis. Insya-Allah malam ni kita akan sambung perbahasan kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.